السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis membaca kata-kata dari orang yang paling mulia yang Allah cipta, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dari hadis yang dilafazkan oleh manusia yang paling sempurna, yang disifatkan oleh Ja'far Al-Barzanji sebagai akmalan nas, sesempurna-sempurna manusia. Sama ada wajahnya, akhlaknya, sifatnya, perjuangannya, semua sempurna belaka. Jadi kita meneliti kata-kata manusia yang paling sempurna inilah, iaitu yang dipanggil sebagai hadis-hadis baginda. Dan lagipun hadis-hadis ini tak pernah yang meleset dari kebenaran. Bila kita cek, tengok memang dia benar. Inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Sedangkan Nabi bukan nampak, dia bukan ada crystal ball tengok perkara yang berlaku yang akan datang dah. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi semua betul. Di antaranya apa? Akan lahir akhir zaman nanti ibu melahirkan tuan. Sudah berlaku belum? Sudah berlaku ke ibu melahirkan tuan? Sudah berlaku, sedang berlaku sekarang ni. Akan lahir di akhir zaman nanti nilai-nilai manusia sudah terbalik. Yang baik dikatakan salah, yang salah dikatakan baik. Sekarang ni sedang berlaku ni. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Dan sedang berlaku.
Apa saja yang disabdakan oleh Nabi itu semuanya sedang berlaku sekarang ni. Sedangkan Nabi bukan ada papan ramalan ke, bola ramalan ke, tak ada. Tapi semua betul. Mana datangnya? Kebenaran tu mana datangnya? Mana dia tahu? Kerana dia bercakap bukan ikut hawa nafsunya. Allah dah khabar sendiri, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang diperkatakannya adalah dari wahyu yang diwahyukan. Betul, apa saja orientalis barat telah mengkaji, meneliti kata-kata Nabi itu, kok ada apa yang boleh dipertikaikan. Tengok tak ada langsung. Akhlaknya tak boleh dipertikaikan, ilmunya tak boleh dipertikaikan, akidahnya pun tak boleh dipertikaikan, ibadahnya pun tak boleh nak dibanding dengan orang lain. Wajahnya pun tidak ada yang kecacatan. Inilah manusia yang terbaik yang kita jadikan sebagai ikutan kita. Jadi apa saja kita kena jadikan baginda itu sebagai ikutan. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita dalam hadis yang keberapa? Kalau tak salah saya hadis yang ke-7. Betul kan? Ada salah cakap apa? Kalau tak betul, kalau tak ada teguran, mana betul tu? Hadis yang ke-7. Golongan yang sentiasa menang. Tajuknya golongan yang sentiasa menang. Ya, bulan sudah kita baca golongan anti hadis yang diketuai oleh Khalifah Rashad Khalifah namanya. Orang Melayu pandai anti hadis begitu tu. Kalau kita baca yang tu, kalau tak silap saya lah. Saya tak tanda pun lupa nandanya. Baik, kita baca hadisnya. Anil Mughirati ibni Syu'bata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq zahirin. Kalau yang saya hafal tu zahirin 'alal haqq, tapi udah zahirin di sini ya. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Au kama qala. Hadis ni au kama qala yang saya hafal lain. Yang saya hafal la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Itu yang saya hafal. Tahu. Hadis ni dia berlain-lainan. Bukan apa? Perawi ni lain bunyinya, lain perawi ni lain apanya ya. Kerana dia hadis. Bukannya Quran tak ada perubahan ha? Daripada Mughirah bin Syu'bah. Ni Syu'bah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata tadi tu Mughirah yang kata, saya pun salah baca ni. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, baru cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mughirah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Sultan Nazrin Shah bertitah. Tu cakap Melayu je. Melayu je nak betul tau. Bahasa lain tak ada. Arab qala je, qala. Orang putih say saja ya. Melayu yang banyak varietinya. Kalau orang biasa berkata, kalau raja bertitah, kalau Rasul bersabda ya. Kalau Allah berfirman. Itu hebat bahasa Melayu ni tau. Patut kita bangga kerana kita orang Melayu mempunyai bahasa yang berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai variety. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan kamu. Sentiasa ada. Tak pernah tak ada ya. Ada golongan yang berjaya. Ada golongan yang berjaya. Macam mana penekanan pun dia tetap akan berjaya akhirnya ya. Dalam perjuangan mereka
sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu saat nak kiamat dah. Ketika itu apa pun tak ada. Quran pun tak ada orang baca, hadis pun tak ada orang baca, semayang pun tak ada orang yang nak semayang, nyebut nama Allah pun tak ada. Ketika itu baru Allah terbitkan matahari daripada barat. Masa itu dah tak ada taubat lagi dah. Tak diterima taubat. Taubat ada tapi tak diterima di Tuhan. Orang yang kafir nak beriman tak terima lagi dah ketika itu. Ketika nak kiamat betul-betul. Sehingga tidak ada seorang pun menyebut nama Allah. Sekarang ni dia beransur korang. Orang zikir korangnya makin lama makin korang. Ya. Itu yang berlaku. Akhir zaman nanti ya. Hatta ta'tiyahum amrullah. Sehinggalah hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dikehendaki oleh Allah. Mereka sentiasa berjaya. Tengok perjuangan Islam daripada mula, ya, mula dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai-bagai penekanan, berbagai-bagai penindasan dilakukan oleh orang-orang yang menentang Islam. Zaman Nabi saja Quraisy itu menentang kebenaran, ya? Segi abad kan, dihina, dicaci, dimaki, sahabat-sahabat diseksa, Bilal bin Rabah diseksa. Tapi akhirnya Nabi mencapai kemenangan juga. Bermula dengan perang Badar. Sehingga lepas itu perang menang aja. Padahal tentera Islam kan ramai, sikit aja. Perang Badar tentera Islam 313. Tentera kafir berapa? 1000 lebih. Jadi seorang melawan 4. Tapi menang tentera Islam. Begitulah seterusnya. Walaupun mula-mula kadang-kadang macam nak kalah, macam perang Uhud tu. Mula-mula macam nak kalah tapi akhirnya menang juga. Kenapa? Yang memenangkan itu bukan kekuatan tentera. Yang memenang itu ialah Allah Ta'ala. Senjata yang paling kuat ialah taqwa. Kesemua itu bertakwa belaka. Menyerah diri 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah datangkan bantuan. Ya. Ini mau juga. Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Lepas zaman Rasul, zaman sahabat, lepas zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai dapat menakluki Andalusia. Tahu mana Andalusia? Spanyol. Dan sebahagian daripada utara Afrika sampai ke negara kita ni, Malaysia. Datang Islam. Kalau tidak kita agama apa, tuan-tuan dan puan? Kalau tak datang Islam ke Malaysia ni, kita sebelum itu agama apa? Hindu. Sebelum Hindu apa? Buddha. Orang Melayu sampai tertegak satu kerajaan Melayu beragama Buddha di sebelah utara sana, sebelah Kedah Perlis tu. Nama kerajaannya Sriwijaya. Dikuasai oleh orang Melayu yang beragama Buddha, kerana mereka tertarik dengan orang Siam yang beragama Buddha ketika itu. Kemudian baru datang Hindu. Orang Melayu pun ikut cara Hindu. Banyak kesan-kesan yang terdapat di Beruas sana tu. Sampai tertegaknya satu negara atau negeri pemerintahan orang Melayu beragama Hindu. Panggil apa? Langkasuka. Namanya Langkasuka. Begitulah. Lepas itu baru datang Islam. Datang Syekh Abdul Aziz di Melaka, dengan anak kapalnya. Dia turun ke pantai Melaka tu. Dia pun semayang ramai-ramai. Orang Melayu nengok je, kata, apa buat damai tonggang-tonggik ni? Mereka melayang ramai-ramai. Rupanya berita itu sampai kepada Raja Melaka ketika itu. Namanya siapa? Tak tahu sejarah ke mana. Jadi cikgu sejarah dulu ni tahu. Cikgu tawarikh ni memang. Sebelum bukan bagi sejarah pun tawarikh. Bukan tarawih ya, tawarikh. Masa itu rajanya bernama Parameswara. Parameswara itu Hindu, Melayu tapi Hindu. Maka Parameswara pun panggil Syekh Abdul Aziz yang datang naik kapal tu.
Apa kamu buat di tepi pantai tadi? Kata. Kata jawab Syekh Abdul Aziz, kami menyembah Tuhan kami. Tuhan kamu siapa? Kata. Dia masih Hindu. Dia ingat Tuhan dia Rama lah, Wisnu lah, itu Tuhan dia. Banyak Tuhannya. Lalu dia sebut Tuhan tu Allah. Lalu dia pun bukan sehari dua cerita ni. Banyak siri-siri percumbaannya. Akhirnya para miswara pun minat dengan Islam, lalu memeluk agama Islam. Ya. Itulah mulanya orang Melayu beragama Islam di Malaysia ni. Kalau tidak kita Hindu lah. Kalau Hindu macam yang ngajar kejap ni siapa nama agaknya? Kalau Hindu lah yang ngajar kejap ni siapa namanya? Subramaniam. Agaknya lah Govinda Raju. Bukan Haji Ibrahim ya. Tok Imam tadi bukan Ustaz Azmin apa? Bukan Ustaz Azmin. Siapa namanya kak? Siapa namanya? Paramiswara pula ya. Para Malingam agaknya. Mujur kita dapat Islam. Kenal kita siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau tidak Tuhan kita Rama, Sita, Wisnu, Linggam, apa? Hanuman. Itu nama Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Hindu. Datang Islam, kekal Islam ni ya. Sampai kiamat. Walau bagaimana penindasannya. Tengok di seluruh dunia ni Islam ditindas. Di Filipina ditindas oleh negara Kristian itu. Di China ditindas oleh komunis. Ya ke tak? Puak Islam di China tu ditindas ke tak? Ditindas oleh puak komunis. Uyghur tu orang Islam. Ditindas oleh puak komunis. Mereka nak melakukan penghapusan etnik. Supaya tak ada lagi baka-baka daripada Uyghur tu. Nak semua ikut Cina semua. Nak panggil Han lah, Chong lah, Long lah, Toh lah nama mereka ya. Itu orang Cina. Komunis tu menindas orang Islam di Cina tu. Begitu juga di Eropah, di Bosnia Herzegovina. Berapa banyak orang Islam dibunuh oleh mereka. Di India, berapa banyak orang Islam dibunuh oleh orang Hindu itu. Beribu-ribu, bukannya ribu-ribu pun, peratus ribu dah dibunuh oleh orang Hindu sana tau. Bila berlaku jerusalem kaum, maka orang Islam menjadi mangsa. Patutnya kalau kita ikut fikir kita lah, udah hancur, dah tak ada lagi umat Islam. Tapi Islam ni agama yang sebenarnya Allah pelihara. Ya? Quran pun Allah pelihara. Kalau tidak dah lama dah tak ada Quran ya. Kerana Allah pelihara. Tak dapat mereka menghancurkan Quran. Berapa kali mereka tu cuba nak mengubah ayat-ayat Quran. Perkataan lan tu nak diubah kepada lam. Ada satu ayat, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ayat Quran tu. Surah Al-Baqarah. Ya. Tidak sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani itu redha akan kamu sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Orientalis cuba ubah lan tu jadi lam. Kalau lam tu mana sama, tidak langsung. Tapi lam tu ada sikit harapan. Kalau lam ya, tidak ada sikit harapan. Kalau lan, no way. Lil abad. Dia punya tafsir tu. Lil abad arti sampai bila-bila takkan redha orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Tapi tak berjaya mereka mengubah ayat Quran. Ada surah Muslimin pun ada, surah Al-Muttaqin pun ada, diubah. Tapi tak berjaya mereka. Kerana ada je orang-orang yang hafal Quran. Sentiasa ada sampai akhir zaman. Kemudian lepas itu barulah makin lama makin sikit, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sudahnya seorang pun tak menyebut nama Allah. Masa itulah Allah panggil Israfil untuk apa? Untuk niup sangkakala. Sudah tak ada lagi orang yang nak menyebut nama Allah. Ketika itulah ditiup sangkakala. 3 kali tiup sangkakala. Tiupan yang pertama berlaku huru hara yang amat dahsyat. Tiupan yang kedua mematikan sekalian yang bernyawa. Habis semua mati. Malaikat mati, orang mati, binatang mati, pokok mati, burung mati, ikan mati, serangga mati, habis mati. Ya? Kematian total namanya. Baca satu kitab namanya Hidup Sesudah Mati. Ya. Kemudian
Semua mati. Termasuk malaikat maut pun mati. Malaikat maut tu kerja nyabut nyawa orang. Akhirnya dia pun mati. Ditanya Tuhan, siapa lagi yang belum mati wahai malaikat maut? Jawab malaikat maut, yang belum mati saya dan Allah Ta'ala lah. Ditanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut, tak jawab. Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia tu orang tinggal dari mana dia? Maka dia pun cabut nyawanya sendiri, seperlahan-perlahan yang mungkin. Sakit ke tak? Sakit. Jerit pekik dia, aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, tak aku siok buat kerja nyabut nyawa orang, tahu. Rupanya malaikat maut tu orang kemgajah. Matilah malaikat maut. Allah tak mati, kenapa? Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tidak memerlukan nyawa. Nyawa tu Allah cipta bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Nyawa itu Allah cipta bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Nyawa itu Allah cipta bagi pada binatang, hiduplah binatang. Nyawa itu Allah cipta bagi kepada pokok, hiduplah pokok-pokok. Nyawa itu Allah cipta bagi kepada jin, hiduplah jin. Nyawa itu Allah cipta bagi kepada ikan, hiduplah ikan. Allah bagi pada serangga, hidup serangga. Allah dia tidak memerlukan nyawa. Dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu itu hidup, sentiasa hidup je. Tak pernah tak hidup. Itu Allah ya, sebab itu Allah tak mati. Yang lain semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa hanyalah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman ya. Alright. Tengok keterangannya. Kalau tak dan baca keterangannya, banyak penerangannya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir. Agama yang terakhir, agama Islam dah. Sebelum itu ada Hindu, sebelum itu ada Buddha, sebelum itu ada apa? Ada Christianity dan sebagainya. Ada Kristian. Islam akhir. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran. Ini Allah janji dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Al-Quran. Surah apa dah saya lupa dah. Sesungguhnya kamilah menurunkan al-zik. Al-zik itu Quran lah. Dan kamilah yang memeliharanya. Sebab macam-macam usaha nak mengubah Quran tu tak terubah. Satu huruf pun tak hilang. Kerana Allah pelihara. Yang lain tak ada dah. Yang original tak ada. Allah tak pelihara. Bible ataupun Injil tak Allah tak pelihara. Jumpa yang original tak ada dah. Begitu juga Taurat yang original tak ada dah. Begitu juga Zabur tak ada. Nak cari yang benar-benar original tak ada. Tapi Quran satu huruf pun tak hilang. Kerana Allah pelihara ya. Dan memastikan lahirnya generasi demi generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah sehingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini. Sentiasa aja ada orang beriman, tak ada yang tak ada hilang. Walaupun nama itu boleh jadi hilang, tapi orangnya masih ada. Nama memang tak ada, tapi orang masih ada. Tengok di Malaysia ni, ada tak gerakan-gerakan Islam? Ada. Abim ada, PAS ada, Arkam ada. Nama dia hilang, tak ada lagi Arkam, tapi ada nama lain. Ada Rufaqa lah, Ikhwan lah, macam-macam nama. Orangnya tak ada, masih aktif lagi. Takkan hilang perjuangan Islam tu. Bagi apa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ada, cuma tak menonjol aja, itu aja. Tabligh lagi ramai. Lagi ramai. Sana kemari, sana kemari. Itu mereka yang memperjuangkan Islam sampai esok satu masa
Bila dah berkuasa Islam, kalimah makin kurang, kalimah makin kurang. Sampai satu orang pun tak ada nyebut nama Allah. Ketika itulah Allah hancurkan alam ni, Allah hancurkan bumi ni. Ya. Tengok di negara komunis, Yugoslavia, Czechoslovakia, Hungary, Poland, dulu dikuasai oleh komunis, ditindas oleh komunis. Ya, rupa-rupanya bila komunis jatuh, bila Rusia jatuh, Soviet Rusia jatuh, banyak muncul gerakan-gerakan Islam ketika itu. Banyak muncul. Kerana Allah pelihara mereka. Tak boleh semayang di tempat-tempat terbuka, dia mau pergi ke padang pasir. Menyembunyikan diri. Tapi masih lagi mempertahankan Islam. Ya? Begitu juga di Afghanistan. Berapa banyak? Bermula daripada zaman apa? Zaman Jepun lagi. Nak memerintah Afghanistan tu. Tapi mereka tak berjaya. Kemudian komunis Rusia, ya tak? Menakluki Afghanistan. Tapi mereka tetap berjuang. Akhirnya lari Rusia. Tak ada lagi di Rusia. Kemudian Amerika pula. George Bush ngebom Afghanistan tu. Ya. Sudah naik hancur negara itu, tapi masih ada lagi orang yang memperjuangkan agama yang hak, ya. Sekarang ni Amerika pun dah tak lalu, tak tahan, lari daripada Afghanistan. Sekarang ni siapa yang berkuasa? Taliban dah berkuasa di Afghanistan. Itu Allah bantu, ya. Kalau ikut akal dah hancur dah. Kalau ikut otak kita. Tapi Allah bukan ikut otak kita, dia ikut kehendak dia. Apa yang Allah hendak pasti akan berlaku. Apa yang Allah tak hendak pasti tidak akan berlaku. Ini yang berlaku, ya. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam teruji sepanjang sejarah. Diuji oleh Allah. Hidup ni memang ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kamu akan diuji. Setiap kamu tu akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa sabar tu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa dapat? Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Nabi. Selawat dari Allah. Allah selawatkan dia. Allah selawat untuk Nabi, tapi pahala kepada kita. Kalau Allah selawat untuk kita, selawat Nabi untuk kita, pahala dapat ke kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allah nak hapuskan dosa. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Dia dapat rahmat pula. Rahmat lagi bagus. Kalau dapat rahmat, layak masuk dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala saya ngajar ni. Bukan dengan pahala tuan-tuan ngaji ni. Bukan dengan pahala kita baca hadis. Itu tak layak lagi, tak melayakkan kita masuk syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat kepada kita. Without rahmat, no paradise for you. Lantak faham-faham tak? Tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga, ya. Jangan balik ranjangin je. Aku kalau mati syurga mana dah, ya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke. Jangan mimpi. Jangan syok sendiri. Kita hanya boleh dapat syurga kalau Allah datangkan rahmat kepada kita. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang dapat hidayah dari Allah SWT. Iaitu orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Hidup memang diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dia, iaitu Allah, yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kalau baik, dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat, dibalas dengan kejahatan. Itu ujian. Zaman Nabi diuji, diseksa dan sebagainya. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Mekah. Dan munafikin tu Mekah tak ada. Munafikin tu ada di Madinah. Kerana masa itu dah ada jawatan-jawatan banyak yang berpura-pura beriman.
Yahudi dan Nasrani pun begitu juga mengusir orang Islam di Madinah. Seterusnya gerakan Riddah. Riddah itu gerakan yang menolak Islam. Itu Riddah yang menolak Islam, ditolak iman. Majusi, penyembah api, dan yang berselimutkan Islam. Padahal dia Majusi, dia nyembah api, dia bertuhankan api, tapi dia pura-pura jadi orang Islam. Golongan Batiniyah. Batiniyah ni orang-orang yang tarekat batin, ya. Macam-macam. Tarekat yang salah, bukan tarekat tu betul. Yang salah orangnya, ya. Tarekat semua betul. Macam-macam jenis tarekat ni. Yang salahnya orang dalam tarekat. Itu yang salah, ya. Macam-macam. Batiniyah, pengaruh falsafah dan lainnya. Falsafah tu pengaruh Plato, pengaruh Sokrates, pengaruh apa lagi, Kangfuzi dan sebagainya. Falsafah dan pemikiran Yunani, pemikiran Yunani. Yunani itu ahli falsafah mana tu? Serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol, ya. Bangsa Mongol itu. Dan bangsa Tatar dari Mongolia semua tu. Yang menghancurkan tamadun Baghdad. Habis. Ya. Baghdad tu habis, kitab-kitab dicampak ke sungai, ke laut dan sebagainya. Itu zaman kejatuhan Islam, mula-mula kejatuhan Islam oleh tentera Mughal dan juga tentera Tatar. Pada pertengahan abad yang ke-7, patutnya dah tak ada Islam ni. Tapi Allah punya agama, Allah yang pelihara sampai hari ini, tak dapat dihapuskan, ya. Tambah dengan kewangan yang ada pada mereka, yang ketenteraan yang ada pada mereka, senjata yang ada pada mereka tu, patutnya dah hancur lebur Islam ni. Tak ada lagi yang sembahyang ni, tak ada lagi yang ngaji lagi ni, tak ada lagi yang baca kitab dan sebagainya. Tapi Allah pelihara, tak terhapuskan oleh mereka, ya. Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus, Spanyol. Kejatuhan Spanyol. Di bawah padrinya, ya. Padrinya namanya Saint Valentino. Nama padri itu Saint Valentino. Mengetuai kepala tentera orang Kristian mengalahkan orang Islam pada tahun 1492. Itu yang orang nyambut Valentine's Day tu. Tahu Valentine's Day? Bila Februari 14 ya. Itu hari Valentine. Hari Valentine namanya. Hari kekasih. Padahal siapa menyambut hari Valentine, orang Islam, dia menyambut kejatuhan Islam dan kemenangan Kristian terhadap orang Islam. Hari Valentine namanya. Ketua Valentine tapi sebenarnya Valentine. Namanya Saint Valentino. Dia ketua tentera Islam tu, mengalahkan tentera bukan tentera Islam, ketua tentera Kristian mengalahkan tentera Islam. Pada tahun 1492. Februari 14 rasanya. Kata salah saya lah, Februari 14. Itu hari Valentine. Dia hantar kad Valentine's Day. Hari kasih sayang kata dia. Sebenarnya bukan hari kasih sayang, hari penghapusan orang Islam. Ya. Mana dia? Yahudi, Masyurani, Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya. Serangan dari segi pemikiran itu dah memang berlaku dalam. Pemikiran, ya, ekonomi mesti ikut ekonomi kapitalis. Bagaimana? Perniagaan mesti ikut perniagaan riba. Itu Yahudi punya cara tu, ya. Itu serangan fikiran tu. Mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak dan seterusnya serangan di segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Dan sebagainya. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud, tetap tak terhapuskan oleh musuh-musuhnya dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Tak terhapuskan. Macam-macam usaha. Kalau dari segi keuangan mereka ada belaka duitnya, ya. Dari segi ketenteraan lagi hebat. Dari segi kebudayaan kuning melanda umat Islam. Ya. Hiburan kira apa? Hedonism. Tahu hedonism? Secara liar.
antara lelaki dan perempuan, mabuk-mabuk, isap dadah dan sebagainya. Patutnya dah habis dah, tak ada budaya-budaya Islam lagi, tapi masih lagi bertahan sampai sekarang. Tak terhapuskan langsung. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada lagi golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Mesti ada je. Macam-macam usaha. Ada, saya ingat satu ketika tu ada nak menghapuskan tabligh pun ada. Punyalah ramai pengikut tabligh tu. Ada usaha satu golongan daripada penguasa lah. Dari penguasa tu nak menghapuskan gerakan tabligh, tapi tak berjaya. Sampai sekarang ni tabligh masih utuh sampai sekarang ni. Kesana kemari menyeru manusia ke arah Islam, ya. Itu juga Arkam. Ya, nama Arkam dah tak ada dah, tapi gerakannya masih ada, perniagaannya masih ada. Kenapa? Kerana kalaulah dia perjuangan yang benar, dia tetap akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia salah, apalah. Tapi setakat ini tak berjaya mereka menghapuskannya. Alright. Jadi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Sekarang ni kita tengok sekolah tahfiz di mana-mana ada. Mana pekan kecil pun dah ada sekolah tahfiz sekarang, ya. Seorang satu rumah satu orang hafal Quran. Ada tu. Jadi belum lagi terhapus. Sampai satu ketika besok barulah, ya. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur moral, dah tak ada akhlak dah. Memang pun, hancur moral dan akhlaknya, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi, masih lagi ada. Tak dihapus sama sekali. Dan berpekerti luhur tu suci, baik, luhur suci, tak ada pencemaran. Walaupun syiar-syiar Islam diinjak-injak, orang yang amalkan syiar Islam tu dihina-hina. Orang pakai sorban dihina, orang pakai jubah dihina, orang pakai purdah dihina. Apa itu? Datang Covid, dah kena semua pakai purdah belakang. Padan muka, ya. Dulu orang pakai purdah dan apa? Digelar nama apa? Hantu kum-kum. Ya tak? Hantu kum-kum. Masa dia suka bagi salam assalamualaikum. Habis lari, hantu kum-kum dah mengkeramai. Kenapa? Dia datang oleh satu kuman yang kita tak nampak pun. Sudah semua pakai purdah. Orang lelaki pakai purdah, nampak tu purdah belakang. Baru pada muka. Bila Allah hendak sesuatu itu, tidak ada siapa yang boleh menghadangnya. Diinjak-injak di sebahagian tempat, tetapi di tempat lain syiar-syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Walaupun aktivis-aktivis Islam ditindas, banyak yang mati dibunuh pun ada, mati dalam penjara pun ada, mati ditindas, ya. Walaupun ditindas, dan diseksa pada satu tempat, tetapi di tempat lain mereka akan disanjung dan dihormati, ya. Macam Dr. Zakir Naik, kalau di India dia kena dakwa tu. Dia sudah dikandaki di India tu, di atas tuduhan money laundering. Tak apa, manalah gunakan wang haram tu nak jadikan halal. Tapi dapat perlindungan di Malaysia. Di mana-mana pun orang sambut dia, ya. Kalau balik ke India, dia kena dakwa lah. Bukan saja dakwa, diseksa tu sana, ya. Kerana Allah pelihara, kebenaran tu Allah pelihara. Tengok Al-Qaeda dibunuh dengan Bin Laden, tapi Al-Qaeda tetap bergerak sampai sekarang ni, okey, ya. Begitu juga di di Filipina, Abu Sayyaf masih aktif walaupun ditindas, walaupun diperangi. Begitu juga di Selatan Thai, Moro tu, ya, masih lagi aktif lagi. Walaupun kerajaan Thai itu memang menindas mereka, tapi tak berjaya mereka menghapuskan. Menindas boleh, tapi menghapuskan tak boleh, ya. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
maka pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang-orang yang Islam. Mula-mula dimatikan Allah ulama. Nak tengok ulama sikit banyak pun dah mati ya. Lepas ulama mati, orang yang beriman. Datang angin merah, habis semua mati belaka. Rihil ahmar ya. Habis mati belaka. Itu bukan kiamat tu, itu baru dinamakan kemusnahan, hari kemusnahan. Kiamat boleh bangkit esok, itu baru namanya kiamat, tahu? Alright, dah bunyi sikit lagi. Nah, maka pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin. Angin yang merah tadi yang mematikan setiap jiwa yang beriman. Orang beriman mula, orang beriman mati. Lepas itu semua yang tinggal orang tak beriman saja. Dan tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat dan yang kafir, yang tak diingatkan Islam lagi dah. Maka pada saat itulah akan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat itu hari kemusnahan total ya. Itu dia yang akan berlakunya. Dia menuju ke arah itulah. Alright, sekian dulu. Dah bunyi rangkang, ada yang jerit belakang tu. Budak tu Ustaz ni. Budak tu ni. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, jangan kempunan. Anybody has got any objection? Jerit tegur sini belakang. No objection. Alhamdulillah. Anybody has got any question? Also no. Okay. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surau Al-Amin. Taman Sejahtera. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.